الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد معلومات لك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. Amma ba'du. Mari sama-sama kita bertasbih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kita sambung pengajian kita muka surat 21. قال المصنف رحمه الله إيذاء قريش للرسول صلى الله عليه وسلم. Kaum Quraisy menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhadhat Quraisyun tu'zi Rasulullah wa tastahzi'u bihi khususan idza dhahaba ila as-salah ba'da an ra'at istimrarahu fid da'wah wa difa'a ammihi anhu. Selepas melihat baginda masih meneruskan dakwah dan bapa saudaranya membelanya, kaum Quraisy menyakiti dan mempersendakannya, terutama sekali apabila baginda keluar untuk menunaikan salat. وكان صلى الله عليه وسلم يقابلهم بالحلم والصبر واللطف والعفو
Rasulullah SAW menghadapi mereka dengan sifat santun, sabar, lemah lembut dan memaafkan. Wa kana ashaddahum idza'an lirrasul Abu Jahlin wa Abu Lahabin wa Uqbah bin Abi Mu'ayt wal Walid ibn al-Mughirah. Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'ayt, dan Al-Walid bin Mughirah adalah orang yang paling kuat menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin saya cerita dah, Al-Walid 3 orang anak dia Islam. Al-Walid bin Mughirah, dia ketua Bani Makhzum. Dia pak saudara kepada Abu Jahal. 3 orang anak dia Islam. Khalid bin Al-Walid masuk Islam dekat-dekat Fathu Mekah. Hisham bin Al-Walid. Al-Walid bin Al-Walid. Abu Jahal ni anak saudara dia. Abu Jahal nama Amru bin Hisham bin Mughirah. Amru bin Hisham bin Mughirah. Mughirah tu ayah kepada Al-Walid. Jadi Amru bin Hisham bin Mughirah ni cucu Amru bin Hisham bin Mughirah, cucu Al-Mughirah. Al-Walid anak Al-Mughirah, maka dia bapa saudara kepada Abu Jahal. Ni pun kaum puak ni pun dipanggil Bani Makhzum. Ada seorang lagi nama Abu Umayyah. Abu Umayyah bin Al-Mughirah, yang ni bapa kepada isteri Nabi Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha. Mana Ummu Salamah hijrah seorang diri. Suami dia ditahan, anaknya juga ditahan oleh Abu Umayyah. Ada seorang lagi nama Ayyash. Dia ni Islam. Ayyash bin Rabi'ah bin Al-Mughirah. Ayyash. Ayyash ni sahabat Nabi ya, Islam. Dia cucu Al-Mughirah. Dia anak saudara Abu Jahal juga. Anak saudara Al-Walid. Al-Walid ni ketua lah. Dia ketua Bani Makhzum. Abu Jahal, kita selalu duduk tahu Abu Jahal ketua. Tak. Abu Jahal anak saudara. Dia pak saudara Abu Jahal. Dia ketua. Ni keturunan dia lah semua ni. Uqbah bin Abi Mu'ayt. Abu Lahab lah. Abu Lahab Bani Hashim. Abu Lahab bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abu Lahab dia Bani Hashim. Tapi dia menyokong mereka ni menentang Nabi dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok di bawah. Cerita Abu Jahal ada nombor 1. Beliau pernah mengganggu solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan suara yang keras dan seperti mengugutnya dengan bacaan itu. Beliau berkata dengan penuh kesombongan, kamu hendak mengugut aku, sedangkan penyokongku sangat ramai. Geng dia lah. Geng dia ramai. Kaki pukul dia ramai. Maka Allah menurunkan ayat 15 hingga ayat 19 surah Al-Alaq. Allah berfirman, Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khatiyah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Maksudnya jangan sekali-kali kalla tu. Jangan sekali-kali berlaku derhaka. Jangan ganggu orang nak solat. Abdan idza shalla, dia ganggu seorang hamba kami idza shalla, apabila hamba kami solat. Itu Nabi Muhammad solat, Abu Jahal main kacau. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Kan? Jadi dia suka ganggu abdan. Abdan situ hamba, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Idza shalla, apabila Nabi salat. Allah kata, kalla, jangan sekali-kali berlaku derhaka, jangan duk kacau orang sembahyang. La illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti, lam yantahi. Lam yantahi. La illam yantahi. Intihak. Intihak mana berhenti, tamat. La illam yantahi. Jika ia tidak berhenti dari perbuatannya yang buruk itu, duk kacau Nabi Muhammad sembahyang, lanasfa'an bin nasiyah. Nescaya kami, ini taukid, lam taukid, nasfa'an, ada nun taukid di situ. Cuma ditukar kepada berbentuk macam tanwin, menjadi iqlab. Asalnya nasfa'an. Nasfa'anna. Asalnya nasfa'anna, la nasfa'anna. Lam taukid, satu penegasan. Hak ujung tu, anna tu pun penegasan lagi. Mana kami sungguh-sungguh, bukan lawak-lawak, kami serius. La nasfa'anna, kami sungguh-sungguh akan menyentap bin nasiyah, ubun-ubunnya, nasiyah. Kami akan kentap ubun-ubun dia. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ubun-ubun orang yang berdusta, yang bersalah. Kami akan tarik ubun-ubun dia. Ubun-ubun kadhibatin khati'ah. Mengikut kajian ilmiah, orang ni bila dia menipu, pasal apa Allah sebut ubun-ubun? Rupanya, seseorang itu bila dia cakap bohong, dia tipu, dekat ubun-ubun dia bergerak. Ini kajian ilmiah. I'jaz ilmi berkaitan ayat Quran. Apa kena mengena bohong dengan ubun? Bila bohong, ubun bergegak-gegak, bergerak-gerak, berdenyut-denyut. Orang buat kajian. Jadi Allah kata, kami akan kentak ubun Abu Jahal. Falyad'u nadiyah, kemudian biarkan ia memanggil kumpulannya. Dia kata geng dia ramai, panggil. Panggillah nadiyah, ahli kelabnya, kumpulan-kumpulan dia, gangster dia. Panggil, nak panggil. Sanad'u zabaniyah, kami pula akan memanggil malaikat zabaniyah untuk menyeksanya. Dia boleh panggil geng dia, sanad'u, kami akan dakwah, kami akan seru, kami akan panggil. Satu akan nad'u, kami memanggil az-zabaniyah. Kalla, ingatlah, la tuti'hu, janganlah engkau wahai Muhammad menurut kehendaknya. Sebaliknya, wasjud waqtarib, sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah. Allah akan jaga Nabi. Terus kamu sujud, dekatkan diri kepada Allah, semayang, jangan hirau dia. Kami jaga. Maka hari itu Abu Jahal nak main kacau Nabi, dia tak berani. Dia kena ayat macam ni, dia jadi takut. Dia jadi takut. Kita tengok Abu Lahab pula. Abu Lahab selalu menyakiti Nabi SAW dengan meletak kotoran depan pintu rumah Nabi SAW. Yang ketiga ni nama Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah bin Abi Mu'ayt, beliau pernah menyakiti Nabi SAW ketika baginda sedang salat. Beliau mencekik Nabi sekuat hatinya. Kemudian Abu Bakar datang menyelamatkan Nabi sambil membacakan ayat 28 surah Al-Ghafir. Ini ayat ni turun di Mekah lah. Sayyidina Abu Bakar baca. Ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min Rabbikum. Maksudnya, patutkah kamu membunuh? Kamu nak bunuh. Bukan bunuh lagi. Bercadang nak bunuh. Cekik Nabi tengah semayang. Patutkah ataqtuluna rajulan? Patutkah kamu hendak membunuh seorang lelaki kerana ia menegaskan Rabbi Allah, Tuhanku ialah Allah. Pasal itu je nak bunuh dia. Sedangkan dia telah datang kepada kamu bil bayyinat,
dengan membawa keterangan-keterangan, bukti-bukti, hujah-hujah mir rabbikum, dari Tuhan kamu. Jadi Nabi kadang-kadang memang kena sungguh, kena cekik. Uqbah bin Abi Mu'ayth ni letak perut unta atas belakang Nabi, kena sungguh-sungguh. Dan kadang-kadang ialah mukjizat Allah jaga Nabi. Pernah Abu Jahal bercadang nak hempak batu besar atas belakang Nabi ketika Nabi sujud. Dia duduk tunggu Nabi solat, dia kata tunggu sekali, dia sujud sekali, aku nak bubuh batu ni, besar batu. Aku nak bubuh di belakang ni, aku nak hempak. Abu Jahal cakap dengan kawan-kawan dia lah. Maka ketika Nabi sujud, dia pun ambil batu nak pikat Nabi. Dah dekat dah dengan Nabi. Tiba-tiba tangan dia jadi menggeletar. Kemudian dia lempak batu ke tepi. Kawan-kawan dia kata dekat dia, apa pasal hang ni? Tadi sembang kencang sangat. Kau tahu nak hempak batu dah sampai dekat dah. Lempak tepi. Tangan jadi ketak-ketak. Kata Abu Jahal, aku memanglah nak hempak batu atas dia. Tapi bila aku pergi dekat dia, bila sampai dekat, aku lihat unta jantan yang sangat besar. Dan unta tu membuka mulut dia, nganga macam nak telan aku. Tak berani kalau aku pergi dekat, mungkin unta tu akan telan aku, takut. Ada unta duk jaga dia. Aku tak berani. Orang cerita dekat Nabi, Nabi kata, fadzaka Jibril. Itu sebenarnya malaikat Jibril, bukan unta. Kalau dia main, memang dia kena telan. Memang dia akan menerima hukuman. Dia akan dibunuh oleh Jibril AS. Begitu juga ada cerita Urashi. Urashi ni, Abu Jahal pernah berhutang dengan dia. Dia orang luar, dia bukan orang Mekah. Nama dia Urashi. Abu Jahal hutang, tak bayar hutang. Dia bagi hutang, tapi Abu Jahal tak mau bayar hutang. Abu Jahal duit banyak. Orang meniaga. Meniaga berhala. Abu Jahal dengan Abu Lahab ni meniaga berhala. Tokey berhala. Urashi datang ke Mekah, cari Abu Jahal, pergi ke rumah Abu Jahal, minta hutang. Dia tak mau bayar. Sampai orang rumah tak bayar juga. Maka Urashi ni tanya orang ramai, siapakah tokoh Mekah yang disegani oleh Abu Jahal? Dia nak minta tolong dekat tokoh tersebut. Bila segan ni, tentulah Abu Jahal akan tolong bayar. Akan bayar. Maka orang pun kata Muhammad. Orang Syini tak kenal. Orang sengaja nak perkena Nabi Muhammad. Orang kata pergi minta tolong dekat Muhammad. Dia pun pergilah cari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bila orang minta tolong, tak pernah mengelak. Nabi Muhammad bila diminta tolong, sentiasa bersedia untuk menolong. Apa masalah kamu? Saya ni Abu Jahal hutang tak bayar. Lama dah. Banyak kali dia minta tak bayar. Ni sampai saya main rumah dia. Saya main cari rumah dia. Saya minta dia bayar. Dia tak mau bayar juga. Bukan tak ada duit. Memang jenis tu perangai tu. Memang ada orang perangai macam tu. Maka Nabi kata, jom kita pergi sekali lagi. Kita pergi rumah Abu Jahal. Pergi rumah Abu Jahal. Ketuk pintu. Dia tanya, siapa? Tak mau buka pintu. Dia tanya, siapa? Nabi Muhammad pun jawab, Ana Muhammad ibnu Abdillah. Aku Muhammad anak Abdullah. Abu Jahal marah daripada dalam. Mai buat apa? Suara derah. Mai buat apa? Kasak cengih. Aku mai nak minta hutang. Kamu belum bayar hutang dekat ni hamba Allah ni, nama Urashi. Abu Jahal kata, aku tak mau bayar. Marah Nabi. Kasak. Buka pintu pun, tepuk pintu. Pam, buka pintu. Marah dekat Nabi. Bila dia tengok muka Nabi, dandan suara dia berubah. Tadi dia cengih, dia punya kasak, suara tinggi. Dia buka pintu pun kasak, marah-marah. Dia tengok ayat muka Nabi, terus dia jadi cerai. Terus dia pun, cakap lemah lembut lah. Mai buat apa tau? Nabi kata, aku mai nak minta hutang. Kamu bayar dekat Urashi sekarang juga. Terus Abu Jahal ni jadi lembut. Dia kata, oh tu lah. Tak apa. Tunggu saat
Saya ambil duit tu Ustaz. Oh, orang duk tengok. Orang tengok Abu Jahal ni berubah daripada kasar kepada lembut. Terus dia ambil duit, terus dia bayar lala tu juga depan pintu rumah dia. Selesai. Nabi balik, Ar-Rasyid pun balik. Selesai. Settle. Kawan-kawan Abu Jahal pergi tanya Abu Jahal, awak hang jadi macam tu? Kami dengar suara hang dalam rumah cukup garang punya. Bila hang buka pintu, hang berubah jadi lemah lembut pula. Dia kata, hampa tak tahu. Belakang Muhammad tu ada fahl, ada unta jantan. Duk nganga lagi, cerita nganga lagi. Duk nganga, duk ancam aku, nak telan aku, macam tu punya. Aku tak pernah tengok unta sebesar itu. Unta jantan. Orang cerita dekat Nabi, Nabi kata itu Jibril, bukan unta, itu Jibril sebenarnya. Kadang-kadang Allah Ta'ala bantu Nabi dalam bentuk mu'jizat. Tapi kadang-kadang Nabi kena juga. Kena cekik, kena tai unta atas belakang. Kadang-kadang mereka nak bertindak kejam kepada Nabi, dihalang oleh Allah dengan diutuskan malaikat Jibril AS. Bukan selalu selamat. Banyak hari juga Nabi kena dengan mereka. Ada masa mereka berjaya pukul Nabi. Ada masa mereka tak boleh nak buat. Kerana diturunkan malaikat Jibril AS. Baik, kita sambung tajuk yang seterusnya. Oh, ada lagi sikit lagi. Tapi Nabi begitulah, lemah lembut, sopan santun, memaaf, bersabar. Orang buat kat Nabi tak apa, Nabi bersabar. Tapi kalau orang hina Allah, oh Nabi marah. Nabi akan bertegas. Nabi menyingalah kalau orang hina Islam, orang hina Allah, Nabi akan tunjuk ketegasan Nabi. Orang buat atas badan Nabi, peribadi Nabi, Nabi senyum, Nabi sabar, Nabi tak balas dendam. Wa qad intaqama Allahu min jami'il mustahzi'in ba'da al-hijrah, faminhum man qutila wa minhum man ahlakathu al-amrad. Semua orang yang mempersendakan Nabi mendapat pembalasan daripada Allah Ta'ala. Itu intaqama. Allah muntaqim, nama Allah. Allah balas. Allah beri balasan jahat. Mereka jahat, mereka dapat pembalasan jahat. Selepas berlakunya hijrah. Ada yang terbunuh dalam peperangan. Dalam perang Badar nanti, mereka ni matilah semua ni. Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'id, Al-Walid, semua ni mati dalam perang Badar. Dapat pembalasan dari Allah. Dan ada juga yang mati selepas menderita pelbagai penyakit. Ada yang mati. Si Abu Lahab, dia tak pergi perang Badar, Abu Lahab. Abu Lahab, dia tak pergi perang Badar. Dia sakit, dapat satu penyakit misteri. Berulat-ulat, busuk. Sampai orang pun tak mau urus dia, orang lempak dia. Keluarga pun tak bagi dia duduk dalam rumah. Dibawa dia ke satu tempat yang terpencil, ditinggal dia dan dia mati seorang diri. Itu Abu Lahab. Ketika orang nak sibuk-sibuk, berkemah-kemah nak pergi perang Badar, dia tak pergi, dia sakit. Sakit teruk. Sakit apa tak tahulah, busuk-busuk ni. Sampai orang pun tak mau berkisah, tak mau peduli dekat dia. Hak lain mati dalam peperangan Badar. Mereka duk hina Nabi, mereka duk istihza' Nabi, Allah Ta'ala balah. Kalau kita tengok muka surat sebelah, Allah Ta'ala sebut tu. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr, ada di muka surat 23 di bawah tu. Dulu mereka duk istihza' Nabi, mereka duk hina Nabi, mereka duk perli Nabi, mereka duk kutuk Nabi. Allah Ta'ala kata apa? Allah berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 95. Inna kafainakal mustahzi'in. Maksudnya sesungguhnya kami tetap memelihara dan mengawalmu dari kejahatan orang-orang yang mengejek-ngejek dan mempersendakanmu. Baik, kita tengok ayat sebelum tu. Dharni wa man khalaqtu wahida tu. Ayat ni diturunkan kepada Al-Walid bin Mughirah. Pak menekan Abu Jahal. Ayah Sayyidina Khalid bin Al-Walid.
Allah menurunkan ayat 11 hingga 13 dari surah Al-Muddathir berkaitan Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia kaya. Anak lelaki ramai. Tapi anak lelaki dia ramai masuk Islam kan. Khalid bin Al-Walid, Hisham bin Al-Walid, Al-Walid bin Al-Walid. Allah Ta'ala sebut, Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda. Maksudnya, biarkanlah aku sahaja membalas orang yang menentangmu, yang aku ciptakan dia dalam keadaan seorang diri, tidak berharta dan anak pinak. Waktu aku ciptakan dia tu, dia belum ada harta, dia belum ada anak pinak. Waktu dia baby tu, dia tak ada apa-apa pun. Bila dia besar, aku bagi dekat dia harta banyak, anak pinak banyak, dia sombong. Dia enggan memeluk Islam. Al-Walid bin Mughirah ni, dia hampir-hampir nak masuk Islam lah. Tapi kerana jawatan dia, kerana kawan-kawan, dia tak masuk Islam. Dalam surah Al-Qiyamah disebut, fakkara wa qaddar. Dia duduk memikir, duduk timbang-timbang nak masuk Islam ke tak masuk Islam. Fakkara wa qaddar. Dia berfikir dan dia timbang-timbang, dia sukat-sukat. Maknanya dia sedang taradud. Nak masuk Islam ke tak? Nak masuk Islam ke tak? Nak masuk Islam ke tak? Macam tu. Itu Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia Nabi pernah baca dekat dia ayat Quran. Hamim, Nabi baca surah tu. Dia dengar, habis Nabi baca, dia kata apa? Wallahi demi Allah, innahu lahalawah. Apa yang hang baca ni manis. Manis melecah. Sedap lah, sedap. Halawah. Kan kita sebut halwa. Halwa tu halawah Arab panggil. Kan manisan. Innaha lahalawah. Sesungguhnya apa yang kamu baca ni, manis. Manis, sedap. Halawah, macam manisan. Macam madu tu, halawah. Dan bahasanya latalawah, lembut. Manis ada, lembut ada. Dia puji Nabi. Dia dengar Quran. Dia faham Quran. Dia penyair Arab. Dia orang kaya. Dia kata halawah, manis ada, talawah, lembut pun ada. Kena, kalau kita makan sejenis macam dadih, dengan manis dia, dengan lembut dia, secukup rasa. Itulah Quran. Nak masuk Islam dah. Dia punya ta'athur biqira'atin Nabi. Terkesan ke hati dia bacaan Nabi tu. Tapi tak masuk juga, nak macam mana. Pentingan jawatan dia sebagai ketua Bani Makhzum. Kemudian dia punya penyokong-penyokong dia pun larang dia, janganlah masuk Islam, janganlah masuk Islam. Tak masuk Islam. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا. Dan aku jadikan baginya harta kekayaan yang banyak. Malan tu harta mamduda, macam mat. Kita baca Quran ada mat. Mat ni panjang. Mamdud ni harta yang berpanjangan, tak habis-habis, berkepuk-kepuk. Wa ja'altu lahu, aku yang bagi dekat dia. Bukan kata dia, aku yang bagi, Allah bagi. Malam mamduda, harta yang panjang, mana tak habis-habis. Banyak harta dia. Wa banina syuhuda, serta anak pinak, anak-anak laki yang ramai yang sentiasa ada di sisinya. Anak dia ramai masuk Islam, dia tetap enggan memeluk Islam. Idza'u Quraisyin lis-sahabah, Quraisy menyakiti sahabat Nabi. Lamma ra'at Quraisyun anna ar-rasul asbaha azizan muhtaraman imtana'u an adhahu. Quraisy melihat Nabi sangat mulia dan dihormati oleh pengikutnya, lalu mereka berhenti menyakitinya. Wa aqbalu ala ashabihi bil idza' wala siyama al mustad'afin alladhina la nasira lahum. Mereka menumpukan penyiksaan terhadap para sahabat, terutama sekali golongan lemah yang tidak ada orang yang menolong mereka. Dipanggil golongan mustad'afin.
golongan miskin, hamba abdi. فأخذت كل قبيلة تعذب من أسلم منها بالحبس والضرب والجوع والعطش حتى صار الواحد منهم لا يستطيع الجلوس ولا يدري ما يقول من شدة العذاب. Setiap kabilah akan menyeksa orang yang memeluk Islam di kalangan mereka dengan penjara, pukulan, dibiarkan lapar dan dahaga, sehingga ada di kalangan sahabat yang tidak boleh duduk dan tidak tahu apa yang dia cakap akibat terlalu kuat seksaan. Wa mimman nu'dzibu Bilalun wa Ammar bin Yasir wa akhuhu wa abuhu wa ummuhu wa Khabbab ibn al-Ard. Antara sahabat yang diseksa, yang kuat kena seksa ni, Bilal bin Rabah Al-Habashi, orang Habsyah. Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi. Saya belajar di Syria, di Jami' Bilal, Masjid Sayyidina Bilal. Ada maqam, ada jasad, ada kubur Sayyidina Bilal di belakang masjid. Jami' Bilal, Ma'had Fatah. Dia bina kelas-kelas tu keliling masjid. Di keliling masjid tu kelas. Dan di bawah masjid pun kelas. Nak masuk tu, masuk bawah masjid. Ada tangga turun bawah. Turun bawah. Jadi bila time semayang, kami akan berkumpul semayang berjemaah di atas masjid. Kelas-kelas kami belakang masjid. Tak nampak kelas, orang nampak masjid je. Kelas ada bawah tanah, kubur dipanggil kubur. Pejabat pun bawa masjid. Pejabat pentadbiran semua bawa masjid. Maktabah, perpustakaan bawa masjid. Kelas ni duduk belakang-belakang. Masjid Sayyidina Bilal. Tiap-tiap hari lah ziarah Sayyidina Bilal ni. Hari-hari. Dia punya maqam dia, masjid tu satu je. Maqam Sayyidina Bilal saja. Tak ada maqam yang lain. Bukan maqam lah. Maqbarah. Kubur betul Arab kalau sebut maqam kadang kosong. Tak ada mayat pun. Tugu peringatan itu maqam. Bila sahabat pernah sampai di situ ni pun buat maqam. Tapi tak ada mayat. Ini ada mayat. Kubur betul. Dia punya kubur ni dekat dengan tempat wuduk. Nak pergi ke tempat muwadda', tempat nak ambil wuduk tu, nampaklah Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi. Orang Habsyah, dicolek dan dijual di Mekah. Orang kulit hitam Afrika. Daripada kecil dicolek, dijual. Hamba abdi. Kemudian dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berhijrah bersama Nabi ke Madinah, menjadi muazzin, tukang azan. Lepas Nabi wafat, dia berpindah ke Syam, hidup di Syria. Itu Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi. Kisah dia masuk Islam dan dia diseksa ni sangat ma'ruf lah. Seksaan yang sangat dahsyat dan dia melawan. Dia lawan, dia kata ahad, ahad, ahad. Baik, kita tengok di bawah nombor 1. Beliau diseksa oleh tuannya yang bernama Umayyah. Tuannya nama Umayyah. Dengan cara ditelentangkan badannya di atas padang pasir yang berbatu tajam dan sangat panas. Waktu tu musim panas. Panas sungguh-sungguh. Sekiranya diletakkan seketul daging di situ, sudah tentu masak daging itu. Kemudian diletakkan pula seketul batu besar di atas dadanya. Beliau dipaksa untuk kembali menjadi kafir, tetapi lidahnya tetap menyebut Ahad, Ahad. Esa, Esa. Ammar bin Yasir nombor 2, beliau diseksa dengan api. Ibu dan ayahnya terkorban syahid. Kena bakar. Ayah kena bakar, mak kena sulah. Dia pun kena bakar. Akhirnya dia menuturkan kalimah kufur. Kita baca dah dalam kisah dari Al-Quran. Illam wa qalbuhu
mutmainnun bil iman. Tak jadi kafir orang yang terpaksa menuturkan kalimah kufur dengan syarat hatinya mutmainnun bil iman, hati tenteram dengan keimanan. Mulut je mengaku murtad tapi hati masih beriman. Kemudian Khabbab bin Arat. Nombor 3 di bawah ni Sayyidina Khabbab. Yang tinju tu Khubayb kan? Sahabat Nabi Khabbab. Mungkin Khubayb tu ambil daripada Khabbab ni kot. Khubayb kecil lah. Khabbab kecil. Khubayb isim tasghir. Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, isteri kepada tuannya, dia hamba, isteri tuan, telah menyeksanya dengan besi panas yang diletak di belakang badannya. Makin diseksa imannya, makin diseksa imannya makin kukuh. Besi layuk api panas merah, bagi di belakang. Kena macam-macam mereka ni. Tapi mereka beriman. Allah panjangkan umur mereka. Menjadi sahabat yang kukuh iman mereka. Mutalabu Quraisyin minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kaum Quraisy datang berunding dengan Abu Talib beberapa kali. Tak berjaya, akhirnya mereka berunding direct dengan Nabi sendiri. Permintaan Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus bincang direct dengan Nabi. Lamma ra'at Quraisyun anna al-idha'a lam yajid naf'an bal zada al-muslimina imanan wa yaqina masyaw ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapati seksaan tidak mendatangkan manfaat untuk mereka. Bahkan seksaan itu menambahkan lagi keimanan dan keyakinan kaum muslimin. Oleh itu mereka pergi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakat pi ya. Kita tengok di bawah, rombongan Quraisy datang bertemu berunding dengan Nabi. Quraisy menghantar Uqbah bin Al-Walid untuk berbincang dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat yang dihantar ni Al-Walid, ayah Uqbah tu, Al-Walid bin Mughirah sendiri yang pi. Ada yang kata Uqbah bin Al-Walid, ada pendapat kata Al-Walid bin Mughirah yang pergi jumpa Nabi. Tak apalah. Yang penting ni hantar utusan untuk berbincang dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Uqbah berkata, jika kamu inginkan harta, ni yang pelik ni. Pelik sungguhlah. Dia pun kata kat Nabi, jika kamu inginkan harta, padahal waktu tu Nabi sangat kaya. Nabi kaya. Isteri Nabi Khadijah pun kaya. Nabi daripada keturunan bangsawan. Tok Wan Nabi mempunyai beratus-ratus ekor unta. Tok Nabi yang buat kiswah kelambu Kaabah dengan kain yang sangat paling mahal, paling berkualiti. Nabi daripada keluarga kaya, rumah Nabi jadi bank, orang simpan wadi'ah, orang melabur, mudarabah, macam-macam. Macam-macam akad yang Nabi wujudkan, rumah Nabi jadi bank. Tiba-tiba mereka boleh kata, kalau kamu nak harta, kami akan jadikan kamu manusia yang paling banyak harta. Banyak dah harta Nabi, nak buat apa lagi harta? Jika kamu mahu jawatan, kami akan melantikmu sebagai ketua kami. Kami mengalah, tak apa. Kamu jadi sawadnak, kami akan lantik kamu jadi ketua. Kalau Nabi nak jawatan, memang Nabi akan dapat jawatan. Tapi Nabi tak mahu. Jika kamu diganggu oleh jin dan kamu tidak berkemampuan untuk menghalaunya, kami akan mencarikan doktor pakar untuk merawat penyakitmu. Oh, macam tu.
Nak apa? Nak harta, takhta, wanita, atau kerana kamu sakit, diganggu jin, dirasuk jin, tak ada duit nak berubat, kami akan cari doktor pakar untuk merawat. Nak apa sebenarnya, ni pertanyaan Nabi Muhammad. Setelah Uqbah menghabiskan kata-katanya, baginda menjawab kata-katanya dengan membacakan beberapa ayat di awal surah Fussilat. Nipa cakap, Nabi diam. Nabi jadi pendengar yang baik. Habis Nabi nipa cakap, habis dah. Nabi tanya, habis dah? Ada lagi nak cakap apa lagi? Habis dah? Lagi? Cakap lagi. Macam tu style Nabi. Orang cakap, Nabi sengap. Nabi tak melawan. Bahkan Nabi tanya, ada lagi tak? Nak kata apa lagi? Tak ada dah. Habis dah? Intahai tu? Habis dah bicara kamu? Habis. Okey. Sekarang minta kamu pula dengar daripada aku pula, aku nak kata apa. Nabi baca ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama sampai ayat 5. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuh. Qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun. Bashiran wa nadhira. Fa'a'rada aktharuhum. Fahum la yasma'un. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Bagi kita tak ada apa lah ayat ni, tapi bagi mereka orang Arab, mereka faham. Dan cara Nabi baca, suara Nabi menyusuk ke dalam hati kecil mereka. Serap masuk. Maksudnya Hamim. Allah yang maha mengetahui apa makna Hamim. Turunnya kitab ini daripada Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Sebuah kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya satu persatu. Fussilat tu makna tafsil, detail. Surah ni nama surah Fussilat, yang dijelaskan secara terperinci ayat-ayatnya satu persatu. Detail. Iaitu Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab. Quran ni bahasa Arab. Hampa boleh faham. Bagi faedah orang-orang yang mengambil tahu dan memahami kandungannya. Ia membawa berita yang mengembirakan bagi orang-orang yang beriman dan membawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dalam pada itu, kebanyakan mereka berpaling ingkar, tidak mahu mengetahui dan memahaminya. Maka dengan sebab itu, mereka tidak menerima dan tidak mematuhinya. Dan mereka berkata, hati kami dalam tutupan yang berlapis-lapis menghalang kami dari memahami apa yang engkau serukan kepada kami. Dia faham tapi dia buat tak faham Quran. Dia kata hati ni ada tutupan. Akinnah. Tutup pula bukan selapis, berlapis-lapis. Dan dia kata juga wa fi adhanina waqrun, dan pada telinga kami penyumbat. Memang hak kafir ni kata tak, hati ni tertutup, telinga mereka tersumbat. Apa yang mereka cakap tu diulang oleh Al-Quran. Dan pada telinga kami penyumbat, menjadikan kami tidak dapat mendengarnya. Serta di antara kami denganmu ada sekatan yang memisahkan fahaman kita. Oleh itu, ini arahan Allah kepada Nabi. Jangan layan rundingan dari mereka. Arahan Allah, fa'mal innana amilun. Oleh itu bekerjalah engkau untuk agamamu, sesungguhnya kami juga tetap bekerja untuk mempertahankan kepercayaan kami. Falamma aysu talabu minhu ay yusqita min al-Quran ma yughizuhum min dhammi alihatihim wa ibadatihim aw yubaddilahu biqur'anin akhar. Kecewa dengan permintaan pertama yang ditolak,
Mereka meminta pula agar baginda menghapuskan ayat-ayat yang menyakiti mereka. Ini pesuruh Nabi padam lah. Tak apalah nak baca Quran, baca lah. Tapi ayat-ayat yang mengutuk sembahan kami ni, padam. Sebab kami sakit hati. Dan mencela sembahan mereka. Ini pesuruh Nabi padam. Atau baginda menukar dengan Quran yang lain. Pula dah. Ini pesuruh Nabi, lah Quran lain tak ada kah? Tukar lah. Quran ni kami tak setuju. Sakit hati kami. Hang tukarlah Quran lain. Mana boleh tukar suka hati? Quran ni daripada Allah. Maka fa'anzalallahu jawaban lahum. Allah turunkan jawapan. Allah menurunkan wahyu sebagai jawapan kepada mereka. Dia suruh Nabi padam ayat-ayat Quran itu. Tukar Quran baru. Buat Quran baru. Quran ni bukan Nabi buat. Quran ini kalamullah. Tanzilul kitab. Quran itu turun. La raiba fih. Tiada keraguan padanya. Min Rabbir Rahim. Turun daripada Tuhan yang maha pengasihani. Allah menurunkan wahyu sebagai jawapan kepada mereka. Ayat ni. Surah Yunus ayat 15. Qul. Qul makna kata olehmu. Setiap fi'il amar, dia ada anta dalam dia. Bila kata qul, mana qul anta. Qul, katakanlah olehmu. Kamu katakanlah. Kamu bercakap dengan mereka. Qul, ma yaku. Ini maqulul qaul. Cakap yang ni. Cakap daripada ma ni. Allah suruh Nabi bercakap dengan mereka. Ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. In attabi'u illa ma yuha ilaih. Maknanya lepas qul tu kita titik dua. Kata olehmu, kata perkataan ini. Maksudnya katakanlah olehmu ni maknanya wahai Muhammad lah. Qul anta ya Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapat menukar Al-Quran sesuka hatiku. Aku hanya menurut wahyu yang diwahyukan kepadaku. Jadi, kita mengaji sirah. Bila kita baca Quran, sampai ayat-ayat berikut, kita tahulah ayat ni turun di Mekah ke di Madinah. Turun di Mekah. Ayat ni turun bila? Setelah mereka mencabar Nabi, suruh padam Quran, atau bawa datang Quran yang lain. Maka Allah suruh Nabi jawab, tak boleh macam tu. Aku tak boleh tukar sesuka hati. Dan aku hanya menurut wahyu yang diturunkan. Quran ini turun daripada Allah, bukan buatan aku sendiri. Aku tak boleh pindah, aku tak boleh ubah sesuka hati. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.